Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara Puan? Ha? Boleh Puan. Okay. Sihat semua? Boleh Puan, sihat Puan. Apa khabar Puan? Puan sihat. Okey, hari ni kita nak buat CQI DET 5063 ya. Motor control ya. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni ialah kita nak buat sedikit ulang kaji lah supaya awak mempunyai satu idea untuk menjawab soalan dalam peperiksaan alternatif nanti. Tapi bukan yang ni lah soalan dia kan. Tapi ini pun nak bagi awak satu guideline lah. Ya. Dan soalan awak nanti kalau awak nak tahu sebenarnya soalannya tidak boleh ada soalan yang tanya simple-simple word. Ya. Contohnya apakah maksud ni? Apakah maksud ni? Tak ada dah. Nah. Definisi ni, tolong terang definisi, tak ada dah soalan yang berbentuk begitulah. Ya. Semuanya ialah yang lebih kepada berbentuk C3 ya. C3 maksudnya lebih kepada pengiraan ya. Kalau explanation pun ada, tapi explanation kepada yang lebih apa orang kata? Yang lebih susah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silalah masuk. Janganlah malu. Akinan, yang tak ada buat sendiri. Hai Puan. Ngarut Puan ni. Okey. Jadi ni Puan dah buat rakaman ya. Jadi nanti ni dah habis kelas ni. Esok Puan nak sebelum pukul 5 besok pastikan awak dah upload dalam assignment ya. Puan bagi ni sebagai assignment. Awak kena tulis balik semua yang Puan bagi dalam bentuk version 1 ni lah untuk calculation. Calculation sahaja ya. Ada 4 soalan calculation nanti Puan akan terangkan sebagai ringkas solution dan kita selesaikan sama-sama. Nanti awak hantar. Tapi saya tak mau dah macam dulu-dulu sebelum ni ada yang kalau kelabu ya. Tak mau dah. Kali ni pastikan awak scan elok-elok. Ya, pakailah scanner ke apa ke. Lepas tu awak kena upload dalam CDOS. Sebab kita nak cuba buat macam mana nanti awak nak upload dalam CDOS juga untuk final exam. Ya, final exam awak tahu kan ada 4 jam sahaja. 4 jam saja untuk setiap soalan. Bukan setiap soalan. Setiap course ya. Yang awak kena jawab dia ada 4 jam. Dan soalan dia adalah level high lah, high level, tinggi soalan orang kata 4 jam ke 2 jam Puan? Soalan memang 2 jam tapi diberi masa lebih sedikit supaya awak tidak mempunyai sebarang komplain untuk upload kata awak ada masalah ke apa ke. Jadi awak boleh selesaikan. Awak tahu kan? Awak boleh selesaikan dalam masa 4 jam tu lah. 4 jam tu termasuk menjawab soalan lah. Termasuk ambil gambar, termasuk upload dalam CDOS. Exam online ke? Ha? Exam online ke? Kemungkinan besar online. Tapi besok baru meeting, nanti kita akan tahulah keputusan rasmi dia. Ya? Tapi kemungkinan besar masih lagi online sebab tak tahu pula kod dia bagi masuk dah. Yang tu pun tak berani nak kata lagi. Nah, kita tunggu esok keputusan dia. Tapi soalan dia memang semua tak ada level tanya ni. Apa definisi soalan ni? Tak ada dah. Nah, semua soalan bentuk tinggi ya, level tinggi. Okey, kita nak tengok CQI untuk hari version dia ada version hari ni pun nak bagi tahu. Kita ada version 1 itu untuk calculation dan version 2 untuk teori. Tapi pun nak terang dulu untuk version 1. Version 1 ni awak memang kena buat balik. Ya, kena buat balik dan upload dalam CDOS. Tulis tangan sendiri, tulis sendiri bukan scan hak kawan Okey. Kita mulakan dengan soalan 1 ya. Buat dia tapi. Okey. Contoh diberi di sini, kalaulah soalannya berbentuk begini. Calculate a 2-pole 60 Hz induction motor supplies 18 kW to a load at a speed of 2880 RPM. Ya, ni soalan dia bentuk macam ni. Okey, dia disuruh kira motor slip. Ya, motor slip. Macam mana kita nak kira motor slip? Kemudian disuruh kira induced torque. Yang ketiga disuruh kira speed of the motor kalaulah torque dia double, dan yang keempat kita nak kira kuasa.
kuasa yang dibekalkan pada motor ketika double tadi ni, torque kita double. Ya. Okey. Kita mulakan untuk soalan yang pertama iaitu kita nak kira motor slip, ya. Kita tahu pengiraan bagi motor slip ialah S sama dengan N sinkronus tolak dengan N motor bahagi dengan N sinkronus, ya. Kelajuan sinkronus tolak dengan kelajuan motor bahagi dengan kelajuan sinkronus. Apakah kelajuan sinkronus kita? Kelajuan sinkronus kita boleh kira pada baris yang ke atas tu, ya. Cuba kita tengok baris yang ke atas. Kali itu 120F per dengan P, ya. 120F bahagi dengan P. Okey, kita tengok F kita berapa? Saya rasa bukan 50, saya silap. Bukan saya silap tulis itu. Dalam soalan tu 60 Hz, ya. Frekuensi saya 60, silap. Jadi sebenarnya yang ni sepatutnya 60 lah kalau soalan tu betul. Tapi disebabkan sini saya andaikan jawapan saya betul, jadi soalan tu salah, ya. Soalan tu salah, sepatutnya 50 Hz. Dua ni main mana? 2 pole, ya, 2 kutub. Itu sama dengan 3000 RPM. Bila kita kira balik. Yang ni N sinkronus. N sinkronus tolak dengan N motor. N motor diberikan dalam soalan kan? Berapa N motor? Berapa 8 Newton? 2880. 2880. Okey, 3000 tolak dengan 2880 bahagi dengan 3000. Puan dah kira dah sebelum mulakan kelas tadi, itu sama dengan 0.04. Kalau dia nak dalam persen, kita darabkan dengan 100, dapatlah 4%. Okey. Okey, soalan yang kedua pula. Kita nak apa? Soalan yang kedua tadi dia kata induced torque. Ya. Induced torque maksudnya kita kena kira P conversion bahagi dengan omega M, ya, kelajuan M. Jadi P conversion kita berapa? P conversion sebenarnya adalah sama dengan P load. Ya, sebab kita katakan T induction sama dengan T load, ya. Jadi T induction ni sama dengan P conversion bahagi dengan omega M. P load kita ialah sebenarnya sama daripada soalan. Kita tengok balik soalan. Berapa dia bagi saya ni? 18 kilowatt. P load adalah sama dengan 18 kilowatt. Jadi 18 kilowatt ni adalah P conversion kita 18 kali 10 kuasa 3 bahagi dengan omega M. Di manakah kita nak dapat nilai omega M? Iaitu 2880 kita tadi ni lah. Tapi omega M bukan N. Kalau N kita boleh terus ambil nilai 2880 ni. Tapi sebab dia kata omega unit dia dalam apa 8 Newton? Radian per second. Okey, Izzat, radian per second. Bila radian per second maksudnya 2880 ni kena darab dengan 2 pi bahagi 60. Ya. Hang terus. Ni. Penin. Penin. Mau Izzat penin lah. Sakit tidur. Okey. 58.68 Newton meter. Okey. Ni sebab kita kira terus, kalau kita nak kira satu-satu pun boleh kan. Buat satu-satu, no problem. Ya. Okay, itu soalan yang kedua Roman. Okey, apa dia nak lagi? Yang ketiga dia nak speed of the motor jika torque kita 2 kali ganda. Okey, daya kilas kita 2 kali ganda. Dalam kes ni daya kilas kita ialah 59.68 tapi kita nak dia 2 kali ganda. Bila 2 kali ganda, bila torque 2 kali ganda, kita dapati S kita ni, slip kita akan jadi 2 kali ganda juga. Ya. Bila torque 2 kali ganda, S kita akan 2 kali ganda. Bila S 2 kali ganda maksudnya 8% lah. Ya. 8% maksudnya ni puan kena buat bracket ni, puan silap ni. 1 tolak S N sinkronus ni kan, sepatutnya puan buat dalam bracket 1 tolak 0.08 tutup bracket kan. Baru darab dengan 3000. Kalau tidak jadi tak betul ni kan. Benar. Itulah pun silap. Okey, tak apalah. Jadi nilai ni bukan NM lah pun silap ni. Ni omega lah. Jadi bukan N lah no. Betul lah N. Bukan NM. Puan record lah puan. Record. Puan Puan record record nanti puan hantar ni YouTube. Okey, cantik. Tapi hampa kena dengar lah. Puan memang cantik. Okey, 2760 RPM. Nampak tak?
Okey, hasil pendarapan kita ni jangan tak buat bracket. Kalau tak buat bracket, nilai awak takkan dapat 2760. Awak jangan salahkan saya sekiranya awak salah. Ya. Okey. Okey, yang keempat ialah P conversion sama dengan apa? T induce darab dengan omega M. T induce kita dah 2 kali ganda tadi kan? Mestilah 2 kali 59.68. Kan? Omega M iaitu nilai 2760 tadi ni, kita darab dia, maka kita akan dapat dengan 34.5 kilowatt. Ya, 34.5 kilowatt nilai dia. Okey, itu soalan 1 selesai ya. Habis dah soalan 1. Kita nak tengok pula soalan 2. Soalan 2 ni saya minta Muhammad Izzat baca. Ijat. Baca Ijat. Line slow. Line dia slow. Line slow ha. Siapa yang kata slow tu tolong baca Ustaz. Pisang. Marik kata slow. Marik. Kan? Benjo baca. Tak baca. Saya baca. Siapa-siapa pun tak apa bacalah. The speed of a 16 horsepower. Tak. The speed of 16 horsepower, 318 volt, 2000 RPM, separately excited DC motor is controlled by a 3-phase full converter. The field current, which is also controlled by a 3-phase full converter, is set to the maximum possible value. The AC input is a 3-phase Y connected 208 volt, 60 Hz supply voltage. The armature resistance is a armature resistor 0.4. The field resistor is RF 350 ohm, and the motor voltage constant is kV 1.2 volt A radian. The viscous apa ni? Viscous friction. The viscous friction and no losses are negligible. Okey, cukup. Nah, viscous friction ni geseran likat kita dan kehilangan tanpa beban kita dah abaikan ya. Jadi kita nak anggap supaya kita mudah mencari jawapannya. Ya. Jadi apa yang kita nak? Yang pertama kita nak kira nilai sudut tanjakan, sudut delay apa dia orang panggil? Orang Melayu panggil apa delay? Delay, tangguh. Wow. Sudut apa? Yalah yang tu lah. Okey, kita nak panggil sudut triggering angle dia lah kan? Of the armature sikit alpha A ya. Kita nak cari alpha A if the motor supply the rated power at the rated speed. Di manakah nilai rated kita? Rated power kita berapa? 16 horsepower. Nampak tak? 16 horsepower dan apakah nilai rated speed kita? 2000. Kan? Ni nilai hak mula-mula kita nampak tu ialah nilai 2000 rated power and dan 2000 tu adalah nilai rated speed. Dan kita kena baca pergi habis dulu ayat dia kata is controlled by a 3-phase. 3-phase maksudnya 3 fasa kan? Sebelum ni kita dah buat soalan, semua satu fasa. Jadi hari ni kita try pula buat 3 fasa full converter. Full converter ni maksudnya full wave converter lah. Ya, gelombang penuh. Jadi dia kata di sini juga field current. Jadi maksudnya bahagian medan juga dikawal oleh 3 fasa full converter juga dan disetkan ke nilai maksima. Bila kita setkan nilai maksima, cos kosong lah. Ya. Cos kosong bermakna 1, jadi formula kita tu jadi tak rumit dah. Ya, jadi mudah untuk kita fahami. Mari kita lihat bagaimana kita membuat formula untuk mencari nilai sudut alpha A. Ya. Okey, mula-mula sekali apa yang kita buat ialah kita kira dululah. Macam biasalah kita kira dulu omega kita 2000 tadi kan.
pada rated tu kita akan dapat omega kita ialah pada 209.44 sebab kita kena darab dengan 2 pi per 60. Dan kita juga tahu bahawa sebab dia 3 fasa dia blind sikit kan. Nilai yang diberi itu sebenarnya ialah nilai voltan talian ya. 208 tu ialah nilai voltan talian iaitu line voltage ya ataupun 208 tadi ni kita kena bahagi dengan punca kuasa 3 untuk mendapatkan nilai voltan fasa kita iaitu 120 volt. Dah dapat 120 volt ni kita darab pula dengan punca kuasa 2. Kenapa kita darab? Sebab nilai yang kita dapat ni nilai RMS, nilai PPGD ya. PPGD kita kena darab punca kuasa 2 sebab kita nak dapatkan nilai puncak kita atau V-peak kita ya. V-peak kita ialah 169.7 volt dan kita juga tahu bahawa 1 horsepower sama dengan 746 watt. Ya, 746 watt dan yang rated nilai rated kita tadi ni ialah 16 kan. Kuasa kita tadi 16 kena darab dengan 746 ni lah. Ya, untuk mendapatkan nilai kuasa penuh kita yang sebenarnya. Dan kita bahagi dengan 380. Di manakah nilai 380? Nilai 380 tadi ni ialah sebenarnya daripada soalan kita tengok nilai rated dia memang 380 volt kan. Jadi 16 ni kena bahagi dengan 380 volt. 16 kali dengan 746 ni. Maka kita dapatlah nilai arus armature kita 31.41 ampere. Ya. Sekarang kita nak kira nilai arus medan ya. Arus medan kita bagaimana cara kita nak kira arus medan kita? Pada sudut kita yang kita tahu nilai maksimum dia ialah ketika sudut alpha equals to 0 ya. Equals to 0 jadi VF kita equals to 3 punca kuasa 3 Vm per pi. Ya, patutnya darab lagi lah dengan cos alpha A. Ya, cos alpha F silap alpha F. Tapi alpha F equals to 0. Cos alpha kosong. Ya, cos kosong menyebabkan 1 nilai dia. Maka kita dapati tak payahlah dah tulis cos tadi ni. 3 punca kuasa 2 Vm per pi sahaja. Jadi 3 punca 3 darab dengan 169.7 ni kita dapat daripada mana? Vm kita tadi kita kira dah sebelum awal-awal tadi ni kan. Bahagi dengan pi equals to 280.7 volt. Dan kita dapatlah nilai IF kita berapa? IF sama dengan VF per RF kan? VF per RF. VF kita dah kira saat ni. Sebenarnya RF ni Puan rasa dalam soalan ada kesilapan sikit. Puan tulis RF tadi ni 350. Silap nah. Perbetul kat soalan ni 380 sebenarnya ya RF kita. 380. Senang kita salahkan soalan supaya jawapan kita je betul. Jadi 0.739 ampere. Ya. Maka kita dapatlah kira nilai EG kita. Ya, EG kita sama dengan kV omega IF equals to kV diberi 1.2 volt per ampere radian per second tadi ni darab dengan 209.44 di manakah omega F? Okey, 209.44 kan 2000 kan. Omega kita tadi ni darab dengan 0.739 maka kita dapatlah 185.73. Ya. Okey, target kita sebenarnya ialah kita nak tengok apakah nilai armature voltage kita ya. Armature voltage sama dengan EG tambah IA RA. Tadi kita dah kira 185.73 ni tambah lagi dengan 31.41 darab 0.4. Nah, ni pun sepatutnya ada bracket ni nah. 31.41 kali dengan 0.4 ni ada bracket ni. Tutup bracket. Okey, kita dapat 198.4 volt ya. Jangan main tulis saja, kena sambil kira ya. VA sama dengan 198.3 maka equals to 3 punca kuasa 3 kali 169.7 bagi pi cos alpha A. Jadi di sini apabila kita ubah suai soalan ni maka kita dapat mengira nilai alpha A ya. Sebab kita tahu cos alpha A ni pun dah kira itu lupa dah dapat 0.7 kalau lebih kurang macam tu. Maka didapati alpha A kita sebenarnya ialah sama dengan 45.09. Ya, 45.09 nilai dia. Tu baru nombor 1. Baru satu Roman tu. Tapi kita nak kira pula yang kedua. Yang kedua kita nak kira kelajuan. Tapi sekarang ni kelajuan kita di mana sudut anjakan kita masih lagi sama. Sudut anjakan kita sama dengan had 1 tadi. Tapi yang membezakannya ialah arus armature kita. Ya, arus armature kita bukan lagi arus armature yang kita dapat tadi iaitu 31.4
Mana arus armature kita? 31.41 kan? Kan? Nampak tak ni? Ali Malar kan? 31.41 ni. Tak nak. Dia bukan had ni dah. Sebab 15% saja kan. Kita tengok di sini dia kata 15% of IA rated value. Jadi kita mana kita nak dapat nilai dia? Kita kena darab dengan 31.41 ni, maka kita dapat 8.71. Dan bolehlah kita mengira no load speed. Ya, no load speed. Tapi nak kira no load speed ni tak semudah yang kita jangka lah. Maksudnya kita kena kira dulu EG kita kan. EG kita macam ni lah formula dia. VA tolak IARA. Ya. Dan kita pun bela kita pun dapatlah 196.42. Ni nilai EG. Ya. Sebab apa kita kena kira EG? Sebab omega ataupun kelajuan kita sebenarnya kita kena bergantung kepada nilai EG ya. Hasil dapatan kita nilai EG tadi ni kita bahagi dengan KVIF, maka kita dapatlah semua nilainya sebagai 221.49 radian per second. Ya. Dan sekiranya soalan tersebut minta kita dalam nilai RPM, maka sepatutnya kita kena darab dengan 60 bahagi 2 pi supaya kita dapat 2115.06 RPM. Ya. Kalau dia minta, kalau tak minta tak payah kira pun tak apa ya. Ambil saja nilai kelajuan omega tadi dalam radian per second pun dah cukup ya. Okey, bagaimana pula kita nak kira speed regulation? Ya, speed regulation is defined as, okey, ni soalan yang keempat ya. Yang ketiga, ya, speed regulation. Nampak tak dia kata situ speed regulation. Okey, ni soalan yang ketiga ya. Tapi itulah bila ubah dalam ni dia jadi nombor 2 nah, bukan nombor 2, nombor 3 ni. No load speed tolak dengan full load speed bahagi dengan full load speed tadi kita. Jadi 2115.06 ni tolak dengan 2000 bahagi dengan 2000 balik dapatlah 0.058 ya. Ni kalau kita nak regulation, tapi kalau dalam persen, selalu dia minta dalam persen, kita darab dengan 100 dapatlah 5.8% ya. Ada setakat ni ada soalan ke? Muhammad Syazlan ada soalan? Azri ada soalan? Azri? Tak ada? Puan Andaikan semua tak ada soalan lah nah. Sebab kita nak tengok pada soalan 3 pula. Kelas ni ramai-ramai nah. Okeylah teratur. Biarlah tak main tu pada muka depan. Okey, jadi kita tengok pula soalan 3. Soalan 3, tolong baca soalan. Muhammad Hasif Hakim. Baca jangan tak baca. Baca jangan tak baca. Baca jangan tak baca, kan? Hasif Hakim. Ya, dapat. A 400 VDC motor has a rate armature current of 75 ampere at a speed of 880 rev per minute. Revolution per minit. The armature resistor of the motor is 0.4 ohm and field resistor is 130 ohm and the rotational losses is 1 kilowatt. The load of the motor is bidirectional. Calculate 1. The nombor load speed of the motor. Bukan nombor load, no load No load. Okey, tak apa. Yang ni sudah dah jadi ya. Jadi okey, kita nak tengok sini the no load speed of the motor. Ya. No load speed ni maksudnya sebelum berlaku lagi regenerative braking ni. Kita nak tengok dulu kelajuan tanpa beban bagi motor ya. Kita nak tengok yang tu dulu. Kemudian yang kedua tu baru nak kira kelajuan motor semasa pembreakan. Ya. Okey, kita tengok yang pertama. Bagaimanakah jawapan kita? Tak bergerak pula dah. Okey. Calculate the no load speed of the motor. Jadi kita tahu no load speed. Kelajuan ialah sama dengan
Okey, mula-mula ni kita nak kira dulu K flux kita ya. K flux kita ataupun pemalar bagi motor kita. Pemalar bagi motor kita sama dengan EA per omega, iaitu sama dengan EA per 2 pi N per 60. Ya. Jadi yang ni N tadi ni kita dapati N kita sama dengan berapa tadi dah? Dalam soalan dia bagi situ 880 revolution per minit. Ya. Maka kita bolehlah mengira nilai kita punya K flux sama dengan EA. EA ni hasil daripada VT, voltan terminal tolak dengan RAIA. Ya. Voltan terminal kita 400 dalam kes ni diberi dan kita tolak dengan dalam bracket ya. Buat dalam bracket 0.4 kali 75. Awak akan dapat 370 volt. Ya. 770 volt ni baru bahagi dengan 2 pi per 60 kali dengan N kita, iaitu sama dengan 4.02. Ya. Seterusnya kita nak kira pula nilai the motor speed jika arus angkir kita sekarang ni, tadi arus angkir kita 75, tapi sekarang ni kita nak kira ketika arus angkir kita 45 ya. Jadi maksudnya kita kena kira nilai VT kita, voltan terminal kita 400 tolak okey, dia sebenarnya asalnya formulanya tolak, tetapi disebabkan 45 sekarang ni sebab semasa pemberikan dia jadi tambah ya. Nampak tak dia jadi tambah sini sebab 45 tu nilai dia dah negatif ya. Bila negatif darab dengan negatif maka kita dapat positif ya. Tu yang kita dapat positif ni 400 tambah dalam bracket sepatutnya awak kena buat dalam bracket 0.4 kali dengan 45 ya. Tutup bracket baru bahagi semua ni dengan 4.02 ya. Itu sama dengan 103.98 radian per second ya. Okey, yang ketiga, calculate the load torque during regenerative braking. Tadi kita dah kira kelajuan dia. Sekarang kita nak kira pula daya kilas beban ya. Torque, daya kilas beban kita tahu daya kilas beban sama dengan K flux IA ya. K flux kita dah kira tadi 4.02 tadilah, darab saja dengan negatif 45 ampere. Arus IA itu sama dengan negatif 180.9 Nm. Ya. Kemudian yang keempat dia nak kira nilai EMF, iaitu during regenerative braking. Jadi DGE ataupun E kita sama dengan K flux omega, iaitu sama dengan 4.02 ni darab dengan nilai yang kita dapat omega tadi tu, iaitu 103.98 dapat 818 volt. P tu tambahan je ya. Tak apalah. Itu adalah kelajuan keseluruhan kita. Bukan, kuasa keseluruhan yang masuk ke dalam motor. Seterusnya kita nak kira calculated the generated power during regenerative braking. Berapakah nilai kuasa yang terjana semasa pemberikan kita. Jadi semasa pemberikan kita sebenarnya yang terjana ialah PG ya, iaitu equals to E kali dengan negatif IA. IA ketika penjanaan ya. Yang kita tengok yang sebelum tadi ni memang dia ada bagi nilai P. P sama dengan IA kali VT, tapi yang ni ialah sebelum berlakunya kuasa yang terjana, sebelum berlakunya pemberikan penjanaan. Tapi setelah berlakunya pemberikan penjanaan, PG kita sebenarnya sama dengan 418 kali dengan negatif 45 tadi ni. Ya, itu sama dengan negatif 18.81 kilowatt ya. Nilai kilowatt ya, maksudnya 18,000 lah. Ya. Nilai dia sangat besar. Okey, sekarang kita nak kira pula nilai power losses under regenerative braking. Apakah nilai kalau kita nak kira nilai kehilangan kuasa ya? Kehilangan kuasa kita dapati di sini ada 3 jenis kehilangan kuasa yang berlaku, iaitu RAIA kuasa 2 dan juga VT kuasa 2 bahagi dengan RL ya, tambah dengan P RF silap-silap. RF tambah dengan juga dengan R rotational ya. RA kali dengan IA kuasa 2 ni ialah nilai kehilangan yang berlaku pada rintangan angkir kita ya, rintangan armature kita, iaitu 0.4 kali dengan negatif 45. Sementara satu lagi kehilangan yang mungkin berlaku ialah kehilangan pada bahagian medan kita, iaitu 400 kuasa 2 ada kuasa 2 tu bahagi dengan 130.
Ya. Dan yang 1000 ni adalah P rotational. Kita tengok daripada soalan. Dia ada bagi siap-siap dah P kehilangan rotational losses. Ya. Dia bagi kat soalan kat sini kalau kita perhatikan sebelum ayat yang terakhir tu. Ya, sebelum the loop of the motor is bidirectional tu, dia kata rotational losses ialah 1 kilowatt. 1 kilowatt maksudnya 1000 lah kan. Okey. 1000. Jadi bila saya campur semua balik sekali ni, saya akan dapat 3040.77 watt. Ya, itu adalah kehilangan ya, kuasa kehilangan yang terjadi. Okey, habis dah soalan nombor 3. Ya. Kita tengok soalan nombor 4 pula. Ingat nah, nanti tengok balik ni, lepas tu selesaikan, lepas tu hantar dalam SIDOS pun dah bagi platform untuk DET 5A dan DET 5B. Jangan masuk dalam DET 5B pula, masukkan dalam DET 5A awak ya. Esok nah. Dalam SIDOS ya, masukkan dalam SIDOS. Okey, kita nak tengok soalan 4 pula. 400 volt DC separated excited motor. Saya ambil nilai yang hampir sama je dengan nombor soalan nombor 3 tadi, perasan tak kan? Armature current saya 75 ampere pada kelajuan 880 revolution per minute. The armature resistance the motor is 0.4 ohm. Dan kita assume load torque is gravitational. Kita nak tengok dynamic braking pula nah. Kalau tadi kita tengok regenerative braking, sekarang kita nak tengok dynamic braking. Ya, di mana braking resistance kita RB kita sama dengan 2 ohm. Kita nak kira kelajuan pada kelajuan kita yang baru ni lah. Jadi bagaimana kita nak kira kelajuan kita? Kita tahu bahawa kita mula-mula kita kena kira K flux dulu. Soalan ni dia tak bagi nilai K kan. Jadi kita kena kira K flux. Macam mana cara kita nak kira K flux? K flux adalah sama dengan E bahagi dengan omega, iaitu sama dengan E bahagi dengan 2 pi N per dengan 60 ya, sama dengan kita tengok EA itu adalah nilai yang kita dah kira ke atas tu, iaitu 370 volt. Maka kita bahagi sahaja dengan nilai tadi N kita tu yang 880 tu darab 2 pi per 60 tu equals to 4.02 ya. Okey, kita nak kira I pemberikan kita. Arus pemberikan kita sama dengan negatif K flux omega bahagi dengan RA tambah RB. K flux omega, K flux kita dah tahu dah 4.02. Arus pun sebenarnya kita dah tahu dah, iaitu 75. Kita dah bagi dalam soalan, dia dah bagi IA ialah 75. Okey. Lalu ni kita nak cari kelajuan ya. Kelajuan ketika pemberikan dinamik kita. Itu bahagi dengan 0.4 iaitu RA dan RB kita 2. Dia dah bagi dah nilai. Jadi kita boleh kira lah. Okey. Omega apa tu? Omega ketika pemberikan dinamik berlaku ya. Itu sama dengan negatif 44.78 radian per second. Ya. Okey, habis 4 soalan tu. Okey, ada soalan? Tak ada? Puan. Ha? Nak hantar assignment ni soalan nak kena salin sekali tak Puan? Sebab nak tulis calculation. Tak payah. Buat jawapan sudah. Ya? Okey. Soalan awak baca, nanti puan akan bubuh dalam link YouTube tu, puan akan bubuh dalam grup lah. Nah, WhatsApp grup. Okey. Sekarang ni puan nak masuk lagi satu nak tunjuk kat awak cara-cara awak nak mendapat jawapan, mendapat markah yang terbaik untuk awak sekiranya awak diberi soalan dalam bentuk teori pula ya. Sekejap je yang ni ya. Tapi yang ni tak payah masukkan dalam soalan tau. Tak payah hantar kat saya ni. Tak nak tengok banyak sangat dah. Okey ya. Jadi kita nak tengok yang ni kalaulah soalan yang berbentuk teori. Contohnya kalau awak diberi macam inilah soalan dia kan. Dia kata dia nak awak sketchkan torque speed characteristics curve ya. Lengkok ciri-ciri bagi daya kilas kelajuan bagi motor induction awak. Jadi macam mana awak nak terang dia ni? Kan sebab dia kata with the aids. Jadi apa yang patut awak tahu ialah awak kena sketchkan dia. Ya, lakarkan dia. Tapi jangan lupa, lakaran saja tak cukup untuk awak mendapatkan markah penuh.
Kalau lah markah penuh ada 10, maksudnya dia dah bahagi siap-siap dah soalan tu. Okey, di mana awak patut mendapat markah ialah bukan hanya sketching awak tapi juga termasuk labeling awak ya. Kadang-kadang labeling lagi banyak markah pada sketching ya. Jadi awak kena labelkan tu nilai-nilai yang mana RF, yang mana RA semua dan sebagainya. Kalau dia minta macam tu lah. Tapi kalau top speed karakteristik tu bentuk macam lembu tu kan. Belakang lembu tu. Okey, dan seterusnya baru dia suruh explain the operation. Operation awak ni ada 4 markah. Awak kena huraikan berdasarkan induction motor lah. Jangan duk pergi hurai berdasarkan motor DC. Kalau awak hurai berdasarkan motor DC, tak sinkronis lah awak punya jawapan kan. Sebab awak, lakaran awak ialah motor motor induction motor, tapi cerita pula pergi cerita tentang motor DC. Habislah markah, tak dapat lampat markah ni. Ya? Itu contoh. Okey, soalan 2. Kalau lah dia kata lakarkan schematic diagram and speed torque characteristic. Nampak tak tu? Ada berapa soalan tu sebenarnya? Lakaran awak sahaja dah ada 2. Ya? Figure 1 awak kena sketch dulu schematic diagram. Okay? Dan figure 2 awak kena sketch pula characteristic of speed torque motor. Motor apa ni? Motor DC. Ni lain pula kan motor DC. Okay, awak cari-cari. Oh, macam tu lakaran dia kan. Okay, kemudian awak dia suruh discuss pula. Discuss apabila kita menambahkan rintangan ya. Bila kita tambahkan rintangan apa jadi? Dapatlah pula 2 markah. Okey, barulah dapat 12 markah keseluruhan. Ya, kita tengok pula soalan yang ketiga. Contohnya di sini kalau kita minta, okey, soalan lebih kurang je ya. Dia minta schematic diagram of induction motor. Dia kata. Awak kena carilah schematic diagram of induction motor. Kemudian dia kata tunjukkan apakah formula torque. Ya. Cari formula torque dan tulis ya. Dapat barulah dapat 2 markah. Ya, so, selalunya sikit ni lagi banyak markah daripada tulis formula apa penerangan awak ya. Sebab kita memang bagi markah tu kita kesian lah. Markah kesian tu selalunya kita bagi dalam bentuk sketching je. Okay, referring to the above statement. Above pula dah. Above patutnya duduk di bawah ni. Ayat yang referring to above statement ni dia duduk di bawah. Ya. Okay. Explain the operating mode to illustrate this situation. The explanation must include its schematic diagram of DC shunt motor and speed torque characteristic curve when the speed is increased. Okay. Jadi kita kena ceritalah. Okay. Law ni dia bagi kat kita pasal DC shunt motor. Ya. Okey, DC shunt motor ni dia nak cerita tentang apa ni? Regenerative braking. Ya? Regenerative braking awak kena carilah apa dia rajah yang sesuai untuk schematic diagram bagi DC shunt motor ni. Ya, kemudian speed torque karakteristik kita. Okey, ada 2 rajah juga di sini nah. Yang awak kena cari. Kemudian baru awak terang. The explanation must include. Jadi explanation ni dapat lagi markah. Ya, jangan tinggal rajah kosong saja, ya. Raja mesti dilabelkan dan kemudian awak kena pula huraian awak tu untuk mendapat markah yang lebih, baru awak boleh mendapat markah penuh. Ya? Pastikan awak dapat markah penuh ataupun sekurang-kurangnya markah yang maksimum yang patut awak dapat. Ya? Cuba awak take kira sini. 3, 2, 3, 2, 10 kan? 10 tambah 6 baru dapat 16 ni. Maksimum markah dia 16. Ya? Bukan susah sangat nak dapat markah tapi kadang awak tak tahu bagaimana nak mendapat markah, ya. Jadi puan rasa cukuplah setakat ni, tak ada apa dah lah. Itu je lah yang puan nak terang hari ni. Rasanya ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Jadi puan ucapkan good luck lah kepada semua pelajar puan untuk menghadapi peperiksaan akhir. Buat dah tahu tarikh dah? Dah dapat tarikh kah? Peperiksaan? Belum. Puan rasa subjek awak berapa bulan itu? 9 ke apa? 9 Sabtu takkan pula no. Tak apalah, nanti kita tengok lain lah bila tarikh dah. No? Okay, setakat ni. Okay, boleh leave the group ya. Leave the meeting.
Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang ucapkan good luck lah. Ni nanti di akhir soalan nanti, periksaan nanti, bawah sekali tu dia ada ikrar. Ikrar, aku janji awak takkan meniru, takkan memberi tiru dan sebagainya. Awak kena sign siap-siap lah. Scan sekali masa nanti lah, masa periksaan final nanti. Sebab itu adalah kehendak, bukan kehendak daripada pensyarah, tapi memang semualah JPKK dah tetapkan kena ada hal tu. Ya? Setiap kali menjawab periksaan awak kena isi borang aku janji tu. Ya? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, boleh leave the group. Terima kasih. Ya. Puan. Terima kasih Puan. Sama. Bye Puan. Bye. Wan, masih Wan. Bye.